dalam beberapa aspek solat itu kita dilarang daripada menyerupai haiwan. Ya. Dalam beberapa aspek. Boleh kita sebut di sini dalam 6 aspek. Ya, yang mana dalam hadis ni menyebut sebahagiannya. Yang pertama, kita dilarang daripada turun untuk sujud, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan buruk. Kita dilarang turun untuk sujud ataupun buruk, maknanya daripada i'tidal, berdiri tegak i'tidal, turun nak sujud. Kita dilarang daripada turun seperti turunnya unta. Kita dilarang daripada buruk ka burukil ba'ir. Bagaimana unta itu daripada posisi dia berdiri, dia nak duduk atau ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa ya, dia akan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Maka dalam daripada i'tidal kita nak sujud, kita dilarang daripada meletakkan lutut kita sebelum tangan. Sebaliknya kita perlu mendahulukan kedua tangan kita sebelum kedua lutut kita. Ya, bila nak sujud tu, ya. Maknanya bila nak turun sujud, kita letak kedua tangan kita dulu. Bila dah kedua tangan turun, cecah lantai, baru kedua lutut. Setelah kedua lutut, barulah muka kita ya diletakkan pada lantai itu. Ya. Itu yang pertama. Larangan menyerupai duduknya unta. Yang kedua, kita dilarang daripada menoleh-noleh dalam solat seperti tolehnya sa'lab. Serigala satu lagi apa? Fox apa? Besar tak? Besar? Besar eh? Besar eh? Besar ni bukan civet eh? Civet ke apa? Tak ada. Okey. Kita dilarang daripada menoleh ya, ketika berdiri, menoleh ke kanan dan kiri seperti menolehnya musang yang sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, khawatir dia akan dimangsakan. Ya. Maka sebaliknya kita perlu ya, kepala kita perlu sentiasa ke hadapan, atau kedua mata kita memandang ke tempat sujud secara khasnya, ya, tanpa menoleh ke kanan dan kiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, tentang cara duduk tadi, kita dilarang duduk seperti mana duduknya anjing ataupun monyet dalam hadis yang lain, iaitu dengan seperti yang kita sebut tadi, dengan kita menegakkan kedua kaki kita dan kita meletakkan punggung kita di antara keduanya, di antara kedua kaki kanan dan kiri, dan dilekatkan pada tanah. Ya, maknanya kedua kaki kanan dan kiri kat tepi, punggung kat tengah, dia letak atas tanah. Ini cara duduk yang dilarang juga. Ya. Yang keempat, ini Aisyah menjelaskan tentang larangan cara sujud. Ya, kalau seorang itu menghamparkan kedua lengannya sehingga dia sujud seperti duduknya binatang buas. Apa artinya? Dia duduk, dia sujud, ya, disujud dengan tangannya ni. Bila kita kata tadi lengan, maknanya lengan bahagian ni antara pergelangan tangan sehinggalah ke siku, ya, bahagian lengan ini diletakkan di atas tanah, ya, daripada diangkat masa sujud, sepatutnya diangkat, ya, tapi dia tidak, dia melepaskannya, dia menurunkannya, ya, sehingga lengan dia tu, kedua lengan kanan dan kiri kena pada tanah ataupun lantai. Ini dianggap sebagai cara duduk, ya,
binatang buas ataupun anjing. Pilihlah mana keduanya, antara keduanya. Kedua-duanya dilarang. Ya, kalau kita tengok ya, minta maaf, cara anjing dia duduk macam mana, ataupun binatang buas, harimau ke apa ke, kita akan dapati bahawa tangan depan itu bila dia duduk, dia akan rapat kat tepi, ya, dan lengan tu akan kena pada tanah, kan? Kerana itu kita dituntut supaya menyalahi, jangan jadi macam haiwan. Diangkat dan dijauhkan lengan kita daripada badan kita. Jangan, mungkin ada yang angkat tapi rapat macam ni juga tak jadi. Dia kena buka, ya, sekiranya mampu, ya. Kalau tak mampu tu lain cerita. Kalau tengah solat jemaah, nak buka macam ni tak boleh lah, ya, sekiranya mampu, ya. Yang kelima, kita dilarang daripada, ya, sujud seperti sujudnya ayam jantan, ya. Kita juga dilarang daripada kita dilarang daripada rukuk seperti rukuknya ayam jantan, dan sujud seperti sujudnya burung gagak, ya. Yang mana nak kata bahawa kedua-duanya hampir sama. Yang mana orang itu tidak tamakninah, ya, tidak khusyuk dalam rukuk ataupun sujudnya. Sebaliknya dia naik turun macam ayam jantan yang sedang mematuk, ya, ataupun burung gagak, ya, yang sedang mematuk tanah, ya, yang sedang makan. Sebaliknya perlu tamakninah dalam rukuk dan sujud itu, ya. Yang keenam, yang terakhir, ya, kita dilarang, ya, untuk mengangkat kedua tangan ketika salam. Diumpamakan sebagai belalai gajah, digerak-gerakkan belalai gajah itu. Ini mungkin kita tak pernah nampak lah, alhamdulillah. Orang bila salam, ya, tengah duduk, ya, setelah membaca tahiyat dia memberi salam, ya, kita dilarang daripada mengangkat tangan kita lah, ya. Sambil salam dia bagi angkat tangan jugalah. Assalamualaikum, dia angkat. Itu diumpamakan seperti, ya, belalai gajah yang digerak-gerakkan, ya. Tapi alhamdulillah, ya, tak ada orang buat lah, ya. Tapi ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan baginda melarang cara duduk syaitan. Apa cara duduk syaitan, ya? Di sini ada beberapa tafsiran, ya. Ada yang ada para ulama mentafsirkan cara duduk syaitan itu dengan meletakkan punggung di atas kedua-dua kaki, di mana kedua-dua kaki itu dihamparkan seperti kaki kiri, ya. Daripada ditegakkan kaki kanan tu, dihamparkan juga. Ini kalau kita perasan, banyak yang buat macam ni juga, ya. Di mana dia tak tegakkan kaki kanan tu, tapi dia lepaskan, ya. Dia duduk di atas kedua-dua kaki kiri dan kanan, di mana kedua-duanya dalam keadaan terlekat, dihamparkan, dilepaskan, ya. Kedua-dua kanan dan kiri itu dilepaskan, ya, di atas tanah, ya. Ada juga yang berpendapat bahawa cara duduk syaitan tu dengan terbalik, ditegakkan kedua-dua kiri dan kanan. Ditegakkan kedua-dua kiri dan kanan macam ni, tetapi bukan diduduk atasnya, tetapi diduduk di antaranya. Maknanya duduk kaki kiri dan kanan tu kat tepi dan punggungnya atas tanah. Boleh bayang insyaAllah, ya. Ini ada pendapat yang mengatakan begitu, yang mana ini yang cara duduk yang dilarang, bahkan diumpamakan sebagai cara duduk syaitan, ya.